أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu yang diberkati Allah. Alhamdulillah, setelah berapa lama PKP lagi, bersambung lagi PKP, kita susah nak buat kuliah secara fizikal. Tapi majlis ilmu ni tetap perlu berjalan. Kerana bila orang tak ada ilmu, orang jadi jahil. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Lawan pada ulama adalah juhala, orang yang jahil. Jadi alhamdulillah ahlan pada yang boleh join pada malam ni, 2 orang dah. Kan? Suara clear ke? Kan? Kemudian kita pakai share lah. Share. Kerana majlis ilmu ni nak dapat share 100-200 pun susah. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang share nyanyian, lagu-lagu, benda-benda lara, benda-benda sia-sia, lawak-lawak yang kadang-kadang kasar lah sebagainya, kan, mendedahkan aurat. Kita tengok lagu-lagu ni, dia punya view dia bukan puluh ribu, bukan ratus ribu, bukan juta, tapi ratus juta. Ada yang sampai bilion. Kalau lah ceramah kita ni boleh sampai bilion ni tuan-tuan, berapa ramai dah orang masuk Islam, berapa ramai dah orang faham Islam dengan baik. Tapi bila bab ceramah agama ni, orang tak berminat nak share, tak berminat nak tengok. Dia skip je, scroll ke atas, swipe up. Jadi tak dengar majlis ilmu. Pada malam ni kita masuk ke dalam tajuk kemestian penyelesaian secara Islam. Apa maksudnya? Iaitu al-Islam huwal hal. Islam itu adalah jalan penyelesaian. Apa saja masalah dunia ni, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dari segi ideologi, bila dia kembali pada Islam, dia akan jadi orang yang baik, orang yang beriman pada Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah turunkan Quran, bukan sekadar Quran. Allah utuskan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat tu ada nabi-nabi dia. Dan tidak ada mana-mana umat yang tidak sampai rasul nabi kepadanya. Jadi tidak boleh bagi alasan akhirat esok, saya tak dapat dakwah Islam, wahai Allah. Saya tak faham Islam tu apa, ya Allah. Saya tak tahu halal haram, tak faham. Hari ni ulama dah tak ada. Hari ni para nabi rasul tak ada. Maka Nabi sebut apa? Al-ulama warathatul anbiya. Maka para nabi itu adalah pewaris para ulama, itu pewaris para nabi. Ya? Jadi apa saja masalah di bidang ekonomi, politik, sosial, kelemahan pendidikan, pelajaran, keruntuhan akhlak, kepincangan akidah, segalanya menandakan kegagalan penyelesaian yang dicuba laksanakan selama ini. Contoh ekonomi, kita nak tiru kapitalis. Ekonomi kita nak tiru sosialis. Salah tak boleh. Sosialis menzalimi orang yang kaya, yang ada harta. Dirampas segala hartanya, semua milik kerajaan. Kapitalis menjadi orang yang kaya sekaya-kayanya, kroni, ataupun dipanggil monopoli, kan? Kita tengok hari ni sebab apa orang kaya makin kaya. 1% saja rakyat di dunia ni yang semakin kaya, bilion sebagainya duit dia. Sebab apa? Sebab dia menjadi orang kapitalis. Contohnya
Contoh mudah kita nak tengok kapitalis hari ni. Orang ada rumah sewa. Sewanya boleh paling minimum, contohlah, dia bayar ke bank 1,200 kan. Tapi disebabkan dia nak untung cepat, dia charge orang yang sewa ni contoh 2,500. Kalau tambah 100, 200, 300 boleh kira kita memudahkan orang ada rumah. Tapi bagi orang yang berfahaman kapitalis, biar aku untung orang lain susah tak apa. Islam tak ajar macam tu. Islam tak ajar. Jadi kita istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebenarnya bila kena COVID-19 ni, saya tengok banyak hikmah. Orang yang kaya raya dulu, segala harta, kemewahan, pengaruh dia ada. Waktu PKP, waktu COVID ni, dia jadi orang susah. Makan minum pun cukup-cukup. Belajar bersyukur, belajar jangan mewah-mewah. Belajar menjadi hamba Allah yang qanaah. Sebab kalau dia membazir, makan minum dia, beli barang dia. Sebab beli barang kedai tak boleh, beli barang online boleh. Kan, nak beli kereta online pun boleh. Kan. Contoh. Jadi belajar sabar, belajar qanaah, redha. Kan. Dia tak ada mewah-mewah lah, nak tayang hebat tu hebat ni. Kalau dia tayang juga menyebabkan ada penyakit hati pada orang awam. Orang jadi dengki, jadi khianat ke dia, nak curi, rompak dia pula. Sebab tu Islam ajar pada kita jangan tayang harta kat orang. Jangan cerita masalah keluarga kat orang. Suami isteri masalah. Jangan sekali-kali cerita masalah di orang luar. Lebih-lebih lagi di Facebook, di Twitter, di apa. Seolah-olah kita minta orang ramai selesaikan masalah kita, salah. Kan? Sebab tu banyak orang cerai apa. Orang ketiga, orang keempat campur, kan? Campur tangan. Jadi kita boleh tengok betapa lemahnya penyelesaian yang dilakukan selama ini apabila orang tak yakin dengan Islam. Dia tiru Kristian, dia tiru Yahudi. Segala makan minum dia, pakaian dia, ekonomi dia, lifestyle dia, dia nak tiru macam barat. Pakaian dia dengan membuka aurat, rambutnya dengan warna biru, warna merah, warna kuning, kan? Ada yang sebelah-sebelah warna kuning, warna merah. Jadi bendera Selangor tu. Ada yang warna kuning, warna hijau. Jadi bendera Kedah pula, kan? Jadi kepincangan penyelesaian secara kapitalis ataupun agama lain, Kristian, Yahudi, tak menyelesaikan masalah. Contoh mudah apa? Dari segi jenayah. Jenayah ni Islam ajar dari segi hudud qisas, ta'zir. Ni banyak kali di surau saya ceritalah. Sebab apa Allah wajibkan hudud ni? Sebab Allah tahu kesalahan-kesalahan hudud ni tak boleh diselesaikan oleh manusia. Kita compound lah dia 100,000 lah. Kita bagi denda dia macam-macam. Contoh buat kebajikan, penjara 10 tahun, 20 tahun. Kan? Dia takkan boleh insah taubat. Contohnya orang merompak, orang mencuri. Sifat mencuri, merompak ni dia berjangkit. Sebab dia rasa apa? Dia rasa lebih baik aku rompak, curi daripada aku kerja. Satu hari aku boleh rompak rumah orang, kereta orang. Aku boleh masuk rumah orang, pecah kedai. Boleh dapat untung 10,000, 20,000, 100,000. Lebih-lebih lagi orang kaya-kaya yang ada peti besi, kan. Sekali rompak 1 juta contoh. Modal dia hanya pisau, parang, pistol ke sebagainya. Jadi Islam, Allah dah tetapkan peraturan. Orang yang merompak, mencuri ni, dia lain dua kesalahannya. Merompak, dipotong tangan dan kaki sekali, kaki kiri. Mencuri, tangan kanan dulu, kan. Satu-satu. Contoh, kan. Sebab apa Allah buat hukuman sampai tahap potong tangan? Sebab orang mencuri, selagi dia ada tangan, selagi dia ada dua tangan ni, dia boleh merompak apa saja. Tangan dia nak type, dia nak hack apa-apa ke, tangan dia boleh pegang, tangan dia boleh selongkar. Allah bagi nikmat tangan ni macam-macam boleh buat. Tengok MacGyver apa, kan. Dia boleh keluar daripada masalah, daripada hutan penjara dengan ilmu fizik yang dia ada, contoh, kan.
Jadi tangan ini bila tidak digunakan dengan baik, Allah bagi tahu wajib dilaksanakan hudud. Wajib dilaksanakan hukuman Allah SWT. Jadi merompak, mencuri, berzina, minum arak, murtad. Kan? Ini kesalahan-kesalahan yang tak boleh kompromi. Oh, saya bayar dulu 20,000 compound, tak payahlah potong tangan. Kan? Saya murtad, saya boleh bayar dekat Jabatan Agama Islam, Jabatan Zakat 200,000. Bagi izin saya murtad. Murtad dalam Islam hukumnya bunuh. Sebab tak ada hukuman yang lebih tepat lagi. Sebab dia dah masuk Islam, kemudian dia sengaja murtad. Jadi Allah sebut dalam Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi bila once awak dah masuk Islam, awak kena ikut agama Islam. Sekali awak murtad, bila dilaksanakanlah pemerintahan Islam itu, maka diberikan peluang dia untuk bertaubat, diberikan peluang dia untuk dia dalam penjara, fikir balik, sembahyang taubat sebagainya, zikir, istighfar. Kemudian setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, bila dah taubat, alhamdulillah tak jadi hukum. Ya. Sama juga masalah apa? Masalah orang berzina. Berzina ni dalam Islam satu jenayah besar, dosa besar. Bagi pandangan barat, zina ni adalah satu benda yang lifestyle. Ibarat orang makan nasi, orang makan barbecue, orang makan apa, macam-macam lah menu apa kan. Kalau lapar, cari makanan. Sama juga dari segi orang yang apa nama, dia boleh berkongsi dengan siapa-siapa saja. Free sex ni, seks bebas. Bagi dia jumpa mana perempuan, jumpa mana lelaki, awak berkenan, terus boleh berzina. Kalau suka sama suka. Janji jangan paksa. Bila paksa jadi satu jenayah rogol. Bila suka sama suka, ibarat dibenarkan. Dalam Islam, berzina adalah satu dosa besar dan dihukum sebat 100 kali bagi orang yang bujang. Orang yang dah berkahwin, dah ada isteri, dah ada anak, maka dihukum rejam sampai mati. Ini bagi orang Islam. Orang bukan Islam tak ada kaitan. Dia boleh dihukum dengan hukuman lain, ataupun dia setuju dengan hudud, qisas, ta'zir, kita boleh buat. Tapi tidak diwajibkan bagi orang kafir. Tapi bila orang kafir ni dia dengar undang-undang hudud qisas, dia rasa seronok. Sebab kalau suami dia curang, suami dia apa nama, dengan perempuan lain, ataupun isteri dia curang dengan lelaki lain, maka boleh direjam sampai mati, contoh. Tapi khusus pada orang Islam dulu, bila dia laksana, takkan ada dah orang berani berzina. Kan? Contoh minum arak. Minum arak hari ni bebas. Nak beli di Speedmart ada jual arak. Nak beli di 7-Eleven ada jual arak. Na'udzubillah min zalik. Apa nak jadi kita di Malaysia ni? Selaku pemerintah, dia wajib halang. Arak bukan boleh diminum secara awam. Kan? Arak ni adalah satu air yang haram dalam Islam. Dan mudaratnya bukan untuk orang Islam saja, mudarat untuk orang lain bersama. Berapa banyak polis yang menjaga roadblock, dilanggar orang yang mabuk mati. Berapa banyak seorang ayah ibu yang hantar anaknya ke sekolah pagi-pagi, kan, dilanggar di traffic light, macam bertembung, macam bola bowling, terpelanting terus, meninggal keluarganya, suami, isteri, anak, dilanggar oleh orang mabuk. Jadi sebenarnya arak ni ada satu kebinasaan. Sebab tu Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, kullu muskirin haraman, semua yang memabukkan itu haram, termasuk air ketum ke air apalah. Kan? Contoh supaya kita faham. Oh, patut Islam ni ada undang-undang sekian-sekian, sebab dia menjaga maqasid syariah. Kan? Dia jaga nyawa. Maksudnya jangan membunuh orang. Dan bunuh balas bunuh, qisas. Dia jaga dari segi harta, jangan merompak, mencuri. Dia menjaga dari segi apa nama? Ada 5 maqasid syariah tu, kan? Jadi boleh study, baca balik. Maka agama Islam adalah penyelesaian kepada semua masalah. Ekonomi hari ni, kenapa orang asyik berhutang? Sebab mengamalkan sistem riba. Bila ada sistem riba ni, sampai ke kiamat pun tak habis bayar hutang. Kan? Kita hutang dengan bank 10,000,
kena bayar 15,000 atau 20,000, 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Tengok dia punya interest lah. Kan? Dalam Islam ajar boleh buat pinjaman tapi bayar dengan harga yang sama, contoh, dan dia ada upah lah, macam bank Islam ke, CIMB ke, Maybank yang buat Al-Wadi'ah. Dia tidak menzalimi orang teruk. Sebab sistemnya sistem kewangan Islam. Kalau kita kata makan, kena makan yang halal. Duit kita letak bank, kena bank yang halal. Sekali kita letak di bank yang ada riba, kan? Dosa riba ni, Nabi sebut dalam hadis 36 kali lebih besar pada zina. Contohnya kita beli motor dengan perbankan yang riba. Tak ambil yang Islamik sebab kita fikir susah lah ustaz. Nak ambil yang Islamik tak dapat, tak lulus. Saya ambil yang konvensional. Konvensional ni mudah sebut haram lah. Riba haram. Dosa riba ni banyak orang tak tahu. Dosa riba ni banyak orang ambil mudah. Dia bayar rumah, dia lebih selesa dengan konvensional. Sebab apa? Sebab mungkin konvensional ni ada diberikan kemudahan diskaun, tapi bunganya lebih besar. Kan? Bunga itulah riba. Kan? Boleh belajar kelas pasal riba lah, jenis-jenis riba tertangguh, riba macam-macam lah. Kan? Jadi susah nak cari bank yang meluluskan loan yang Islamik. Yang itulah satu mujahadah. Walaupun susah, tapi sekarang alhamdulillah dah ada. Dulu tak ada langsung. Dulu insurans pun tak ada alternatif. Insurans lah. Tak ada takaful. Bank kita simpan duit semua konvensional, terlibat dengan riba. Orang yang dosa riba ni, orang yang makan harta haram ni, di akhirat esok, di neraka esok, dia akan berenang di lautan darah. Dia sumbat di mulutnya tanah, kan? Kerana dia menghalalkan yang haram. Allah kata haram, jual beli itu halal, wa harrama riba, dan diharamkan riba. Contoh. Sebab benda ni kena selalu buat revision, kena selalu buat tazkirah, peringatan. Sebab benda mudah, basic, tapi orang buat orang buat ringan. Orang kata tak apalah ustaz, janji saya bayar bank lah. Kan, 30 tahun tuan-tuan bayar rumah kita dengan bank konvensional, 30 tahun bergelumbang dengan dosa riba. Larat nak tanggung. Beli kereta, kita kata saya beli kereta 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kita kata janji luluslah loan boleh bawa kereta. Jangan. Kan? Perbankan apa guna? Selagi tak dapat yang Islamik, jangan apply loan dekat bank tu. Cari yang boleh lulus. InsyaAllah ada jalan yang orang lain boleh buat, kita boleh buat. Kan? Nampak Contoh-contoh mudah. Dan Allah sebutkan dalam Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama apa? Agama Islam lah. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maksudnya bila turun ayat Quran ni, asbabun nuzulnya, Islam ni agama dah lengkap lah. Dari segi sosial, dari segi perundangan, dari segi rumah tangga, dari segi politik. Tak ada benda-benda yang kita rasa tak ada, Islam tak ajar. Contoh nak berpolitik, politik cara Islam. Jangan rasuah, jangan lompat parti, jangan jadi pemimpin yang khianat, kan? Itu Islam ajar. Ada orang dia kata politik ni ustaz tak payah kisahlah. Tak kisahlah siapa-siapa naik pun sama saja. Siapa kata sama? Sebab tu kita doa lepas solat. Dalam solat tu apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab tu bila kita doa, biar faham maksud doa. Jangan kita doa tak faham apa, main amin saja. Okay? Jadi dalam doa tu apa? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan pada kami, pasangan kami, suami atau isteri kami, wa dzurriyyatina, dan keluarga dan zuriat kami, qurrata a'yun, menjadi orang yang penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan bagi kami orang yang jadi pemimpin
politik itu, jadi ketua menteri ke, jadi menteri besar ke, jadi YB ke tu, orang yang muttaqin na imama, orang yang bertakwa kepada Allah yang menjadi pemimpin. Jangan kita main pilih, dia tak solat pun kita undi, dia tak tutup aurat pun kita undi, dia halalkan arak judi pun kita undi. Sebab apa? Dia bagi duit. Dia bagi duit. Siapa nak undi saya? 300 orang, 300 orang. Kita pun tak fikir lah. Ambil duit 300, pangkah nama dia. Bersubahat melantik pemimpin yang zalim adalah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Apa maksud dia? Tak datang ayat Quran. Allah kata, Allah tanya pada orang yang dalam neraka ni, sebab apa kamu kena seksa? Kan? Dia kata, saya ikut pemimpin saya ya Allah. Balas teruk-teruk dekat dia ya Allah. Sebab dia jadi pemimpin saya, dia bawa saya ke dosa maksiat. Kan? Menyebabkan saya ni buat benda-benda haram. Kan? Diluluskan judi arak, diluluskan pusat hiburan. Ada orang boleh kelab malam, orang berzina, orang minum arak, mabuk semua. Buat konsert-konsert. Pemimpin-pemimpin yang membenarkan program-program maksiat berlaku, sama ada di televisyen, di khalayak ramai, kan? Konsert-konsert yang menendahkan aurat, yang terjoget-joget laki perempuan, kita dapat saham sama, dosa sama. Jadi jangan salah pilih pemimpin. Macam kita pilih suami lah, pilih isteri. Boleh ke main pilih-pilih tepi jalan ambil? Kan? Nak pilih menantu. Boleh ke main tengok kat Facebook muka macam Korea jadi menantu? Kan? Nak pilih pemimpin, kena selidik orang ni macam mana. Kalau dia tak faham Islam, di rumahnya sendiri pun ada bar arak. Ni tak pelik tuan-tuan. Ada pemimpin-pemimpin kita ni yang nak hangat jadi politik. Bila pergi ziarah di rumah dia, di rumahnya ada bar arak. Minum arak macam minum air gas. Kan? Yang ni nak jadi pemimpin. Yang ni yang disebut muttaqina imama. Tak ada lah. Reject awal lagi lah. Kan? Jadi kena faham dengan baik. Islam ajar ni secara syumul. Dari segi politik, ekonomi, semua ada. Kan? Dan Allah suruh apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa tugas kita sebagai orang Islam? Bukan saja ikut rukun Islam tu, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kan? Dan mengerjakan haji, itu rukun Islam. Dipanggil tiang-tiang. Tiang-tiang Islam. Tiang Islam ni juga adalah solat. Bila kita solat, kita mendirikan tiang-tiang Islam. Rukun Islam itu pun termasuk tiang-tiang yang utama. Maka kalau rumah yang hanya ada tiang, tidak ada bumbung, tidak ada dinding, tidak ada pintu, tak ada tingkap, kita kata rumah siap ke? Ni rumah tak siap. Sebenarnya cara kita sebagai umat Islam hidup hari ini, Allah utuskan kita, Allah lahirkan kita, Allah jadikan orang Islam ni khaira ummah, sebaik-baik umat. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia menyuruh perkara ma'ruf dan melarang kemungkaran. Jadi tugas kita penting, semua orang penting, bukan pendakwah, PU ke imam muda saja. Mana ustaz-ustazah, semua orang kena menjadi pendakwah. Kita tengok keluarga kita, ada yang tak tutup aurat, kita tegur. Aurat ni wajib tutup, kan? Dengan cara hikmah lah. Dengan cara cakap lembut ke, dengan cara kita tegur face to face, terpulang. Janji sampaikan dakwah tu, kan? Balighu anni walau ayat. Nabi sebut dalam hadis, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Batuk sikit. Kurang sehat hari ni, tapi saya cubalah sampaikan ceramah. Kerana kita ceramah di rumah saja, kan? Kalau kena pergi masjid surau, dengan kudrat yang ada ni, wallahu alam, larat ke tak larat. Sebab baru lepas vaksin, jadi kadang dia punya kesan kepada tubuh, jadi panas lah, kena macam-macam lah, ikhtiar lah, kan? Jangan sampai sakit. Okey. Kemudian disebut kegagalan sistem ciptaan manusia. Apa yang gagal ni?
Apa yang menyebabkan orang jadi menyampah dengan sistem yang selain Islam, sekular ke apa sebagainya? Kerana apa? Orang yang berfahaman sekular ni, politik sekular, pendidikan sekular, fahaman dia sekular, bagi dia agama ni tak ada kaitan dengan hidup. Ini satu besar syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama sesat zaman moden, tapi orang tak sebut dia ajaran sesat. Sekular. Kemudian apa nama politik pun politik sekular, pendidikan sekular. Kita tengok ini. Kenapa ada sekolah kebangsaan, sekolah pengajian akademik? Kerana ada sekolah agama. Kenapa tak digabungkan, integrasi? Ya, biar kita boleh faham dengan baik agama Islam. Contoh kita belajar sains, setengah cikgu tak kaitkan dengan hadis, dengan ayat Quran. Padahal dalam Quran lah paling banyak cerita pasal sains. Kan, was-sama'i wat-tariq, demi matahari, demi bulan bintang, demi buruj, demi malam, demi siang, demi apa, planet-planet, kan. Jadi sebenarnya bila orang baca Quran dan dia kait dengan sains, dia akan rasa kehebatan ilmu dalam Quran. Dia akan rasa semakin dia belajar sains tu, semakin dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan makin belajar sains jadi sekular pula, jadi tak semayang pula. Dia kata sains ni fakta, baca Quran ni hanya teori semata-mata, kan. Itu pendidikan sekular, gagal. Apa dari segi politik pula, politik sekular, bagi dia politik ni sama ada demokrasi ke, sama ada kapitalis ke sosialis, tak ada kaitan dengan Islam. Tak payah nak semayang, tak payah nak zikir, tak payah nak buat apa-apalah. Sekadar kita buat jalan raya, buat jalan tar, buat longkang-longkang, buat perumahan rakyat, projek-projek kebajikan. Itu bagus, dalam Islam pun ada. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kita tolong-menolong atas permusuhan dan dosa. Maksudnya bila kita nak melaksanakan contoh dari segi politik tadi, maka jangan ada kroni-kroni. Ada politik secara apa nama, keturunan dia pula. Dia ada apa panggil asabiah pula, kroni-kroni pula. Siapa sokong dia, yang mana tolong dia, kempen untuk dia, semua projek-projek kerajaan dapat. Berjuta-juta, berbilion-bilion. Umur 26 dah boleh pakai kereta mewah yang bernilai 500,000, 1 juta. Mana ada orang baru kerja tak sampai umur 30, asetnya sampai berjuta, tuan-tuan. Melainkan adalah rasuah ke, pecah amanah ke, seleweng ke sebagainya. Islam aja politik ni penting ke rakyat. Biar pemimpin susah, rakyat senang. Politik sekular ini terbalik. Biar pemimpin senang, rakyat susah. Kan, gajinya puluh ribu, semuanya free. Minyak free, Tashengo free, semua free. Ada allowance lagi puluh ribu, lagi ratus ribu. Maka rakyat pula diperah cukai-cukai macam-macam. Ini salah. Islam aja kita mendahulukan rakyat, kan. Jangan politik tu lebih. Contoh kita pegang jadi adun ke apa, semua anak beranak keluarga kita ni kaya-kaya semua sebab dapat projek. Yang ni projek apa, hospital, yang ni projek apa. Janji orang tu menghadap jumpa dia, dia kata saya nak 10%, 15%. Kalau projek tu 1 juta, apa-apa kalau 10% dah 100,000. Contoh. Yang ni politik yang macam ni menyebabkan rosak rakyat. Sebab dia hanya fikir perut dia saja. Ya, dia hanya fikir perut dia dengan bawah perut dia. Kan? Dia tak fikir untuk agama Islam. Dia tak fikir macam mana rakyat ni nak kena jaga solat. Dia tak fikir macam mana kita nak buat kempen untuk aurat supaya semua rakyatnya mematuhi perintah Allah. Jangan buat lebih kurang perintah Allah. Ya? Sebab Allah yang perintah Allah ni Tuhan kita. Kita buat main, kita rasa benda ni tak wajib lah, tak payah buat lah. Kan? Nanti kena perbaiki dengan baik. Ya?
Bila agama ni tidak ada kaitan dengan apa segalanya, menyebabkan pincang rosak. Tuan-tuan tengok jenayah-jenayah. Berapa banyak orang rompak, curi, bunuh, tembak, masuk penjara, keluar balik, tembak balik polis tu. Sebab apa? Jenayahnya tak selesai. Islam ajar, bunuh ni dibalas bunuh. Orang yang bunuh orang, sama ada sengaja tak sengaja didenda dengan diat. Berapa dia punya kiraan, boleh kira balik belajar. Kan? Orang yang bunuh dengan sengaja, bunuh dibalas bunuh. Tak ada hukuman yang setimpal, yang lebih kurang tak ada. Dalam Islam aja qisas. Kalau kita patahkan tangan orang tu balik kena patah. Kaki orang patah, kena patahkan kaki dia. Itu qisas. Ada syarahan dia lah. Macam mana pengajian dia, kena belajar balik supaya nampak dengan adil. Orang hari ni langgar orang tepi jalan mati, naik lori, mabuk orang, ngantuk ke mati, bunuh tak sengaja. Dalam Islam tak perlu nak ada takaful ke apa, sebab automatik dapat diat. Membunuh tak sengaja dibayar sehingga ratus ribu. Apa kiraan ni boleh tengok, kan? Maksudnya kalau ayah kita nak pergi masjid kena langgar, dibayar diat tu contoh sehingga 400 ribu. Boleh bantu tak keluarga? Kan? Bantulah. Kalau si pemandu ni tak boleh bayar, maka kerajaan kena top up. Jadi berapa puluh ribu, ratus ribu kerajaan kena bayar. Kan? Maka dia ada dana-dana dia yang dari segi ekonominya, zakat sebagainya tu, sumbangan wakaf, itu sumber ekonomi negara Islam contoh. Supaya jangan kita nampak sistem Islam ni tak lengkap, kan? Contoh lain apa? Dari segi kapitalis ni yang kononnya menambahkan perkembangan ekonomi, maka berlakulah perkara-perkara seperti berikut. Orang kapitalis ni. Pertama apa? Dia kata wujudnya sistem riba. Sistem riba ni yang dibuat oleh orang kafir. Jadi bank-bank ni untung banyak. Jadi dijual duit dengan duit. Ahlan wa sahlan Khairul Azmi Ahmad. Jadi sama sekolah kita dulu di Mahat Muhammadi, kan? Pakai share insya-Allah. Kita dalam 10 minit, 12 minit lagi, ya, sehingga waktu Isyak. Jadi sistem riba ni tidak ada dalam Islam. Jadi jangan ikutlah, kan? Di Mesir baru ditubuhkan bank Islam. Kita bank Islam di Malaysia dah 10 tahun dah. Di Mesir baru nak buat. Walaupun berapa ramai ulama di Mesir, tapi tidak praktikal dengan ekonomi wakil semasa, isu semasa. Sebab gajinya dibayar dengan bank riba, bank konvensional. Jadi daripada Mesir tu datang ke Malaysia, dirujuk dengan orang kuat bank Islam kita di Malaysia. Macam mana sistem perbankan yang tidak ada riba di Mesir nak dibuat. Okay, ya? Tengok orang Arab belajar dengan orang Melayu. Sebab kita faham Islam tu dengan praktikal. Macam saya di Mesir lah, tuan-tuan. Saya bawa anak ni baru 2 tahun. Setahun lebih. Tapi kita dah pakaikan dia dengan tudung kecil kan, macam tudung endon. Maka ramai orang Arab ni tegur, kenapa kau pakai dia tudung kecil lagi, panas. Saya kata saya nak ajar anak saya, sebab dia perempuan. Tudung ni pun tudung cantik, cute, kan? Anak dia sebelah umur dah 16-17 tahun, pakai skirt lagi. Saya tanya, kenapa anak awak tak pakai tudung, tak tutup aurat baik? Ni kaki semua aurat. Dia kata, anak saya tak cukup umur lagi. Cukup umur 18 tahun. Tengok orang Arab ni, walaupun dia Arab, jahil. Dia tak faham Islam. Dalam Islam, setiap orang yang baligh menanggung dosa pahalanya sendiri. Jadi sebelum dia baligh, dah kena didik dengan awal. Jangan kita ingat orang Arab ni faham Islam semua. Ngaji Quran pun ada tak gerti. Baca Fatihah pun tak gerti. Orang idza jaa nasrullahi wal fath, dia idza ga, dia pelak dia. Dia kata saya tak boleh tukar idza ga nasrullah. Ga mana ada dalam Quran? Awak salah sebut huruf, kan? Mengubah makna ciptaan Allah. Macam kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Itu Fatihah. Ain. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alamin. Tapi orang yang baca Fatihah, dia tak baca huruf dengan betul. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hamzah.
alamin ni orang yang sakit. Segala puji bagi Allah, orang yang sakit. Sakit pula Allah. Kan? Jadi mengubah huruf, mengubah baris itu mengubah makna. Jadi biar kena mengaji, belajar. Ya? Okey. Yang kedua, sistem kapitalis ni, sistem sekular sebagainya, tidak memberi peranan berkesan kepada agama untuk mengendalikan harta seperti zakat, wakaf, baitul mal dan sebagainya. Jadi zakat ni tak wajib. Siapa nak bayar, bayar. Tak payah bayar, tak apa. Islam aja bukan zakat fitrah bulan Ramadan saja. Zakat ni semua, zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat pendapatan, gaji kita, zakat semualah, tanaman semua kan. Kena kira. Dan siapa yang tak bayar zakat kena tangkap macam LHDN lah, tak bayar cukai. Kena sita lah sebagainya. Tapi hari ni terbalik, tak bayar cukai ditangkap, tak bayar zakat tak ada apa-apa. Zakat tidak dikuat-kuasakan. Kan? Sebab zakat ni sebenarnya lah sumber ekonomi yang terbaik. Kan? Maksudnya setiap orang menyumbang 2.5%. Jadi membantu pusat zakat. Banyaklah asnaf-asnaf yang kita boleh bagi kerja. Kalau duit tu berjuta, puluh juta, kita boleh buat kilang bihun, kilang mi ke sebagainya. Jadi asnaf ni bekerja di kilang pusat zakat. Kalau kita ada asnaf-asnaf yang miskin, susah, kita ajar dia skill. Bagi dia pancing, bukan bagi dia ikan. Bagi ikan, esok lusa lapar lagi, nak ikan lagi. Bagi pancing, dia pandai cari sendiri. Contohnya dia ajar kemahiran berniaga. Berniaga makanan ke, minuman ke, berniaga macam-macam lah. Ternak ayam itik ke, jual nasi lemak ke. Supaya dia keluar daripada kepompong asnaf tadi. Biar dia pula boleh bayar zakat. Okay? Ni kena faham ya. Sebab tu hari ni zakat tidak berperanan secara global, secara meluas. Seolah-olah zakat ni benda yang tersembunyi, tak dibahaskan. Kita nak duit zakat ni dikembangkan, memajukan umat Islam, kan? Macam isu ni lah, BMF, Buy Muslim First. Bila kita guna dengan duit zakat ni, kita buat kilang-kilang orang Islam. Contoh kita kata daging hari ni susah halal. Buat kilang pusat penyembelihan lembu ke sebagainya yang halalan, thayyibah. Ada cop halal. Jadi tak ada isu import export yang ambil cop-cop tak mana-mana, kan? Ini disebabkan nak untung cepat, ambil daging mana-mana import, tiba-tiba kat plastik dah ada cop halal. Ni masalah, kan? Banyaklah kita boleh selesaikan, kan? Yang ketiga, memberi peluang yang lebih kepada golongan feudal. Orang yang berpengaruh saja membolot kekayaan. Yang ni kita sebut kapitalis tadi. Hanya 1%, 2% saja orang kaya di dunia ni, termasuk di Malaysia. Dia yang monopoli kroni dia, kan? Jadi di mana hartanya, bisnes ni berpusing di kalangan dia saja. Orang ni buat projek, orang ni buat projek. Ada 4-5 orang, duit 10 juta ni pusing sama dia je. Sebab dia kata kita yang dapat projek, monopoli. Monopoli ni dalam Islam haram. Contoh kita nak jual durian. Kita jual durian, kita kata saya boleh supply durian satu Malaysia. Orang lain pun boleh supply juga, tapi kita kata kita beli semua durian. Kita nak monopoli. Ini monopoli ni haram, ya. Yang keempat, menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, maka diberi hak dan milik yang lebih besar kepada golongan yang kononnya berpengalaman. Di mana kebun dan pertanian secara besar-besaran, kilang yang raksasa saja digalakkan. Kadang-kadang demi untuk projek yang lebih besar, terpaksa diambil alih hak golongan kerdil itu. Sama juga tadi macam golongan kapitalis. Mana-mana toke-toke kilang-kilang, mana-mana VIP. Selamatkan dia dulu. Bank-bank ni boleh dapat pinjaman kepada kapitalis-kapitalis. Kita orang peniaga kecilan, nak dapat loan punyalah susah, kan? Orang-orang yang duit banyak ni, dia boleh ambil loan berapa puluh juta, ratus juta, dia pusing balik. Jadi dengan modal yang dia ada tu, maka dia melaksanakan ekonomi yang monopoli. Sebab tu kita tengok kadang
Nak beli apa nama minyak masak tak ada, kan? Macam nak beli dadah, tuan-tuan. Kenapa minyak masak tak ada? Sebab dihadkan supaya bila susah dapat minyak masak, dia naik harga, orang pun setuju. Ya, nak raya esok, gula tak ada, tepung tak ada, beras tak ada, daging tak ada, ayam tak ada. Ayam yang biasanya 7-8 ringgit sekilo, kan, dijual 15-20 ringgit sekilo. Tak apa, sebab rayanya pasar. Ni orang yang dipanggil monopoli. Orang yang di apa bahasa Arabnya disebutkan istilahnya. Dia seolah-olah dia sengaja menyembunyikan barang keperluan orang ramai kerana nak menaikkan harga. Jadi contoh harganya contoh RM10, disimpan stok ni banyak-banyak sampai orang nak beli tak ada. Lepas tu dia supply balik. Saya nak jual RM15. Nak ke? Kalau nak saya bagi, kalau tak saya simpan. Kan? Jadi keperluan orang ramai seolah-olah dipermainkan. Okay? Jadi itulah sikit sebanyak kita dalam kuliah pada malam ini. Saya beralhamdulillah lah setakat boleh kita sampaikan. Setengah jam ni gagah lah, saya cubalah. Dengan kita demam tak berapa sihat, kan. Jadi saya doakan semoga semua muslimin muslimat yang bersama kita dalam live pada malam ini diberikan keberkatan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan iman dan amal, diberikan taufik wal hidayah. Mati kita mati yang baik, husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Doa pada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'at. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu ya Allah. Dan doa lagi, satu doa yang diajarkan oleh ulama, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa ni'mah. Ya Allah, rezekikan bagiku sebelum mati esok sempat bertaubat, semasa mati esok sempat bersyahadah, dan selepas mati esok diberikan jannatan wa ni'mah, diberikan syurga dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada saya sendiri, sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.